Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program khas kita, iaitulah membincangkan hukum hakam berkaitan dengan puasa. Di mana hukum hakam berkaitan dengan puasa ini adalah perkara yang sangat mustahak untuk kita ulang-ulang. Walaupun puasa hakikatnya bukanlah ibadat tahunan. Puasa setiap minggu kita boleh puasa, setiap hari kita boleh puasa kecuali hari-hari yang diharamkan. Cuma puasa yang besar, yang paling utama sekali ialah puasa Ramadan, kerana dia adalah rukun bagi ajaran Islam. Jadi adalah sangat penting bagi kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mengulang-ulang, kita kata refresh kita punya pengetahuan, kita punya maklumat tentang hukum hakam puasa ini, supaya kita boleh berpuasa setiap tahun dengan cara yang lebih baik, meningkatkan kualiti ibadah kita. Terutama sekali ini adalah rukun Islam yang mana jikalau kita melakukannya dengan cara yang salah, ya, ataupun cara yang tidak betul, akan merugikan kita di akhirat nanti. Dia akan merugikan kita di akhirat nanti. Jadi adalah penting untuk kita senantiasa mempertingkatkan kualiti kita. Dan Ramadan, puasa Ramadan, ya, rukun Islam, dia ibadat tahunan. Bukan setiap tahun, bukan setiap bulan kita nak boleh puasa Ramadan, ya. Dan tentulah kita juga tidak tahu berapa banyak Ramadan yang Allah Ta'ala bagi dalam hidup kita ini. Dalam hidup kita ni sendiri, berapa kali Ramadan Allah Ta'ala nak izinkan untuk kita dapat Ramadan, kita tidak tahu adakah Ramadan kali ini adalah yang terakhir ataupun tidak. Wallahu alam. Dan ada orang yang telah pun tidak dapat lagi bersama dengan kita pada Ramadan tahun ini, ya. Jadi kita kena senantiasa memperingatkan diri kita untuk mempertingkatkan kualiti ibadah kita. Jadi insya-Allah kita akan membincangkan satu kitab yang kecil. Ini adalah hakikatnya kitab ini adalah himpunan daripada apa yang dinukilkan oleh Syekh Al-Fadil Labib Najib hafizahullah ta'ala, antara ulama mazhab Syafi'i yang terkemuka pada zaman kini, yang menetap di Indonesia, dan beliau adalah di antara ahli ilmu daripada Yaman, yang mana ini sebenarnya hasil daripada status ataupun status Facebook beliau, ya, tentang apa yang beliau updatekan tentang hukum hakam puasa pada tahun 1440 Hijriah. Jadi dihimpunkan menjadi sebuah buku yang begini kita ada. Jadi insya-Allah kita cuba untuk mengambil seberapa banyak hukum hakam berkaitan dengan puasa. Tentulah masa yang diberi 1 jam setengah ini tidak mungkin, anda tak rasa kita boleh habiskan ke semua 101 masalah yang terkandung dalam buku ini, kerana buku ini melibatkan hukum sampailah kepada hari raya. Tapi antum sudah pun, anda semua sudah pun mendapat salinan PDF buku ini, maka bolehlah rujuk dan jadikan panduan, sebab ini ada terjemahan bahasa Indonesia, walaupun tentulah asalnya buku ini ditulis dalam bahasa Arab. Baiklah, ada beberapa persoalan yang kita kena faham. Yang pertama, apakah maksud puasa? Walaupun tidak disentuh oleh musannif, sebagai mukaddimah saya akan sentuh di sini berkenaan dengan beberapa perkara berkaitan dengan puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut sebagai as-saum. As-saum ataupun as-siyam. Dan asal maknanya adalah al-imsak. Asal maknanya adalah al-imsak, yakni menahan diri daripada melakukan apa jua perkara. Tak kiralah menahan diri itu daripada makan minum kah, menahan diri daripada bercakap kah. Seperti mana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenaan dengan ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya.
Sesungguhnya aku bernazar untuk Ar-Rahman berpuasa, saum, maka aku tidak akan bercakap dengan sesiapa pun pada hari ini. Dalam surah Maryam ayat ke-26. Yakni menahan diri daripada bercakap untuk duduk diam. Itu adalah asal makna puasa dari segi bahasa, menahan diri. Daripada apa tak kiralah, bercakap dan sebagainya. Tetapi dalam syariat Islam, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah berpuasa mempunyai makna yang lebih khusus. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada berpuasa untuk tidak bercakap. Bahkan makruh bagi orang yang berpuasa untuk tidak bercakap. Maksudnya dia berpuasa duduk diam sepanjang hari, tak cakap dengan siapa macam orang agama-agama lain, na'udzubillah min zalik. Maka ini dilarang dalam Islam. Adapun dari segi syarak yang dikehendaki dengan as-saum ialah imsakul mukallaf al-khali 'anil haid wan nifas. Imsakul mukallafi al-khali 'anil haid wan nifas al-mutiq al-muqim 'anil mufattirat 'ala wajhin makhsusin biniyah. Menahan diri seorang mukallaf. Mukallaf apa dia? Orang yang berakal, baligh, dan mukallaf itu suci daripada haid dan nifas dikala dia perempuan, dan dia dalam keadaan muqim, bukan musafir, dan mampu, bukan tidak mampu, daripada segala perkara yang membatalkan puasa, dan dengan cara yang khusus, dengan cara yang tertentu, iaitulah daripada terbitnya fajar subuh sehingga terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, dengan niat, dengan disertai dengan niat. Ini adalah makna puasa. Dan hukum puasa sebenarnya berbeza-beza. Para ulama mengatakan hukum puasa ni ada 4 kategori. Iaitulah yang pertama wajib, yang kedua adalah sunat ataupun mandub, yang ketiga adalah makruh, dan yang keempat adalah haram. Puasa yang wajib ialah puasa Ramadan, dan ianya adalah fardu dan ia rukun Islam. Dan yang kedua puasa qada Ramadan, bagi sesiapa yang terlepas puasa Ramadan kerana sakit atau sebagainya, atau terbatal puasanya di bulan Ramadan, maka wajib dia qada, yakni mengganti puasa tersebut. Puasa kafarah, sama ada kafarah itu kafarah sumpah, kafarah nazar, kafarah kerana melakukan persetubuhan dalam bulan Ramadan, yang mungkin kita akan terangkan nanti masalahnya insya-Allah taala. Kafarah kerana membunuh orang dengan tidak sengaja, itu semua adalah kafarah zihar. So di antara ada beberapa kesalahan dalam syariat yang Allah tak letakkan balasannya. Kalau kita nak dosa kita diampunkan, kita kena kafarah. Dan di antara bentuk kafarah ialah berpuasa. Demikian juga dalam haji, kita ada perkara-perkara yang bila orang melanggar sesuatu wajib haji, kalau dia tidak boleh membayar dam, diganti dengan puasa. Ya, ataupun melakukan ibadat haji tertentu seperti haji tamattu', kalau dia tak boleh nak bayar dam kambing, maka dia digantikan dengan puasa 3 hari ketika haji, 7 hari bila balik ke negeri masing-masing. Dan seterusnya puasa nazar. Puasa nazar, iaitu kita sendiri bernazar kepada Allah Azza wa Jalla untuk mewajibkan atas diri kita berpuasa. Dan yang keempat dan yang kelimanya adalah puasa untuk solat sunat istisqa, jikalau diperintahkan oleh pemerintah. Katalah tiba-tiba tempat kita ini kemarau panjang, tidak turun hujan lama. Lalu raja-raja mengeluarkan arahan supaya kita mengerjakan solat istisqa. Dan solat istisqa digalakkan supaya orang yang nak solat istisqa berpuasa 3 hari sebelum istisqa, dan hari yang dia nak solat istisqa dia 4 hari. Jadi pemerintah akan keluar satu arahan, dia kata pada hari sekian-sekian kita akan solat istisqa, maka disuruh untuk semua berpuasa 3 hari sebelumnya dan pada hari solat istisqa. So siapa yang nak pergi solat istisqa dapat arahan ini, maka wajiblah untuk mereka berpuasa. Wajib kerana arahan pemerintah. Baik. Untuk solat istisqa. So itu adalah puasa yang wajib. Ada 5 bentuk. Dan yang paling utama daripada puasa yang wajib ialah puasa Ramadan, kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana diwajibkan kepada umat sebelum kamu juga, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian kata Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum asy-syahra falyasumh. Iaitulah pada bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai pembimbing dan penjelas kepada bimbingan dan pembeza di antara batil dan hak. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Jadi puasa yang diwajibkan itu ialah puasa Ramadan. Walaupun sebelum diwajibkan puasa Ramadan, para ulama berpandangan, sebahagian ulama mengatakan ada puasa yang diwajibkan sebelum Ramadan, iaitulah puasa hari Ashura dan puasa 3 hari setiap bulan. Dan kata Imam Syafi'i, tidak ada puasa yang diwajibkan melainkan puasa Ramadan. Puasa, tapi sebelum tu ada puasa-puasa sunat seperti puasa hari Ashura. Nabi SAW sudah pun berpuasa hari Ashura sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, sebelum Nabi hijrah, Nabi dah puasa Ashura. Di antara puasa sunat pula banyaklah. Puasa sunat ni kita cerita banyak. Iaitulah seperti puasa hari Isnin dan Khamis, puasa bulan Muharram, puasa bulan-bulan yang haram, puasa bulan Muharram dan bulan-bulan yang haram seperti Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan puasa hari Arafah, puasa hari Ashura dan Tasu'a, puasa bulan Sya'ban, ya, itu di antara puasa yang sunat digalakkan. Puasa 6 hari daripada bulan Syawal, selepas daripada 1 Syawal digalak yang kita puasa 6 hari. Puasa hari-hari bulan putih, bulan mengambang, itulah 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijrah. Kecuali bulan Zulhijjah lah. Bulan Zulhijjah sebab hari tasyrik tak boleh puasa 13. Dan puasa bulan-bulan gelap, itulah di hujung bulan pada 28, 29 dan 30 atau 1 hari bulan daripada bulan berikutnya. Dan kita ada puasa yang makruh seperti puasa orang yang sakit dan musafir, wanita yang mengandung, wanita yang menyusukan anak, orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, jikalau mereka bimbang dan takut. Maksudnya memang ada kemungkinan yang besar untuk mereka mendapat masalah jikalau berpuasa. Tetapi masalah itu tidak membawa kepada kemusnahan nyawa, tapi dia ada sukar menyusahkan diri dia, maka hukumnya adalah makruh dia puasa. Walaupun puasa itu puasa Ramadan. Sebab mereka ini, golongan ini, ada rukhsah, kelonggaran untuk mereka berbuka dan mereka ganti qada pada waktu yang lain atau membayar fidyah. Dan kita ada puasa juga, puasa makruh bagi orang yang berpuasa sunat sedangkan dia ada qada Ramadan. Dia ada qada Ramadan tapi dia puasa sunat. Sedangkan masih ada panjang waktu. Dan puasa qadanya itu kerana perkara yang tidak sengaja dia terbatal puasa. Tapi kalau dia ada qada yang segera, seperti dia membatalkan puasanya dengan cara yang salah, cara yang sengaja, maka dia wajib segera qada dan tak boleh dia puasa sunat sebelum dia menghabiskan qadanya. Ataupun masa sudah tidak cukup, dia ada qada puasa sebulan. Jadi tengok masuk bulan Sya'ban, dia kalut nak puasa sunat. Sedangkan bulan Sya'ban akan masuk Ramadan yang baru. Sedangkan haram kita menangguhkan qada puasa sehingga masuk Ramadan yang baru. Kita tak boleh tangguh qada puasa yang lalu sehingga masuk bulan Ramadan yang baru. Sebab itulah kalau kita buat begitu, diwajibkan kepada kita untuk membayar fidyah. Membayar fidyah. Sebab apa? Sebab kita telah menangguhkan puasa kita itu kepada waktu yang dilarang oleh syarak. Ini kita melewat-lewatkan secara sengaja. Kalau kita sengaja lewatkan. Demikian juga orang yang berpuasa setiap hari, jikalau dia takut dengan perbuatannya itu akan terabai hak-hak yang wajib padanya. Kalau tidak terabai hak-hak tersebut, tidak mengapa. Bahkan disunatkan puasa setiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Makruh kita menunggalkan puasa pada hari Sabtu, hari Jumaat dan hari Ahad. Maknanya kalau kita puasa Jumaat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja. Tapi kalau kita gabung,
Ahad dengan Isnin, Sabtu dengan Ahad, Jumaat dengan Sabtu, Khamis dengan Jumaat, maka tidak mengapa. Ini bagi puasa mutlak. Tapi kalau berbetulan hari Jumaat atau Sabtu atau Ahad itu puasa-puasa yang khusus seperti hari Arafah, hari Ashura, maka tidak mengapa. Itu dibenarkan, tidak makruh. Adapun puasa yang haram, puasa haram ni dia ada dua jenis. Haram tetapi sahih dan haram dan tidak sah. Haram tetapi sahih ialah yang kita sebut tadi, seperti orang yang ada qada Ramadan dan tidak ada lagi ruang untuk dia qada, ya, melainkan pada bulan tersebut. Lalu dia puasa sunat, maka hukum puasa sunatnya haram tapi sah. Ya. Demikian juga seorang isteri, jikalau suaminya hadir, ada di rumah, lalu dia berpuasa tanpa izin suaminya, maka itu adalah puasa sunat. Maksudnya puasa wajib tak apa, puasa sunat. Haram bagi dia buat begitu kecuali dapat izin. Tapi kalau suami dia hari laki dia pergi kerja, tidak ada masalah. Tapi hari cuti, hari suami di rumah, maka dia kena minta izin, kena bagi tahu suami, kata esok saya nak puasa sunat. Ya. Tiba-tiba laki dia cuti hari Isnin. Selalu hari Isnin laki kerja. Dia memang duk puasa hari Isnin. So dia kena minta izin lah. Dia kata esok saya nak puasa sunat hari Isnin, boleh bang? Kalau dia kata tak apa lah. Tapi kalau dia puasa juga tanpa izin suami, hukumnya adalah haram tetapi puasanya sah. Adapun puasa yang haram tetapi tidak sah ialah puasa pada 5 hari dalam setahun. Iaitulah hari raya Aidilfitri dan Aidil-Adha, 2 hari ini, dan hari Tashriq. Hari Tashriq ialah 11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. 5 hari ini puasa tidak sah. Puasa apa pun tak boleh. Including puasa qada. Including puasa kafarah, puasa nazar. Tak boleh puasa apa pun pada 5 hari bulan. 5 hari ini dalam setahun. Apa pun tak boleh puasa. Kalau puasa, tidak sah. Itu hari yang diharamkan puasa, tidak sah. Kemudian kita ada juga puasa yang haram dan tidak sah kerana keadaan seseorang. Iaitulah wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas, hukumnya adalah dia, yang pertama, haram dia berpuasa. Kalau dia puasa tidak sah, berdosa. Dan yang kedua, puasa yang tidak sah. Tidak sah. Dan yang ketiga, dia wajib qadha. Itu adalah hukum wanita yang haid dan nifas. Kemudian kita ada 2 hari yang mana ada pengecualian. Boleh puasa dalam keadaan tertentu. Tapi kalau tidak kerana keadaan ini, puasa kita haram dan tidak sah. Yang pertamanya adalah pertengahan kedua daripada bulan Sya'ban. Iaitulah daripada 16 Sya'ban dan seterusnya. Macam kita sekarang lah, 16 Sya'ban dan seterusnya. Apabila masuk 16 Sya'ban dan seterusnya, Nabi SAW kata, "Idzan tasafa Sya'banu fala siyama, fala tasumu." Bila dah pertengahan Sya'ban, jangan kamu berpuasa. Maka bila sesiapa yang berpuasa tidak, tetapi dikecualikan. Hukum ini dikecualikan kepada beberapa orang. Yang pertama, jikalau dia orang itu memang ada kebiasaan dia berpuasa. Seperti dia memang orang yang biasa puasa Isnin dengan Khamis, maka dia boleh teruskan puasa tersebut. Atau orang yang memang ada jenis puasa Nabi Daud, puasa selang sehari ataupun selang 2 hari, maka boleh dia berpuasa, tidak ada masalah. Atau puasa-puasa yang khusus seperti puasa qada, puasa kafarah, puasa nazar, maka dia boleh puasa. Atau dia puasa itu bersambungan dengan pertengahan yang pertama. Seperti dia puasa daripada 15 Sya'ban, dia direct puasa 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 Sya'ban, 19 Sya'ban, 20 Sya'ban, 21, 20, dia tak buka, terus menerus dia puasa. Maka boleh. Tetapi jikalau dia buka pada mana-mana hari daripada lepas 16 Sya'ban, 15 Sya'ban itu, maka tidak boleh dia start puasa yang baru. Masalahnya dia puasa 15, puasa 16, 17 dia buka. So 18 dan seterusnya dia tak boleh puasa dah. Ini bagi orang yang tidak ada kebiasaan berpuasa pada hari-hari yang khusus. Dan yang kedua, yang seterusnya, hari yang diharamkan puasa ialah hari Syak. Hari Syak ni kita sekarang dah tak ada lah, tak banyak berlaku, jarang berlaku dah.
Kan? Di Malaysia ni sebab kita dah ada teknologi melihat anak bulan dan sebagainya, dan kita ada sistem kemasan. Tengok ada bulan ni dah ada pihak-pihak berautoriti, maka jarang dah nak berlaku di Malaysia ni, payah nak berlaku hari Syak. Hari Syak ni ialah hari 30 Syaban. Yang ada ura-ura mengatakan ia adalah 1 Ramadan. Pemerintah isytihar kata anak bulan tak nampak. Tetapi ada orang yang mengatakan anak bulan kelihatan, dan dia ni ada kuat zan, kemungkinan besar dia cakap betul. Tapi persaksiannya tidak diterima oleh pemerintah kerana sebab-sebab tertentu. Maka namanya hari Syak. Maka kita diwajibkan untuk tidak berpuasa supaya menghilangkan Syak. Kecuali bagi orang tertentu yang akan sampai perbincangannya nanti, bagaimana ada orang tertentu yang wajib puasa walaupun tidak diisytiharkan oleh kerajaan sebagai 1 Ramadan. Ya. Jadi hari Syak dia ada keadaan tertentu. Tapi hari Syak boleh puasa kalau puasa qada, puasa kafarah, puasa nazar, atau dia bersambung dengan hari sebelumnya, maka boleh dia puasa. So ini adalah sebahagian muqaddimah hukum hakam tentang puasa. Ya, hukum hakam tentang puasa. Dan puasa ini syarat wajibnya adalah Islam mukallaf, yakni berakal dan baligh. Tak wajib puasa bagi kanak-kanak yang belum baligh, orang gila tak wajib puasa. Ya. Orang yang tak ada akal tidak wajib berpuasa. Suci, dan juga mestilah dia suci daripada haid dan nifas. Orang wanita yang haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Mampu berpuasa orang tua yang sudah tidak larat berpuasa atau orang yang bekerja berat sepanjang tahun tidak wajib berpuasa, tetapi diwajibkan kepada mereka fidyah. Orang tua yang tak mampu puasa wajib fidyah. Bermukim tidak wajib puasa atas orang musafir, tapi dia kena qada. Sihat tidak wajib atas orang sakit, tapi dia kena qada selepas dia sembuh. Itu adalah syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat sah puasa ialah Islam berakal. Berakal di sini maknanya mumayyiz. Kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah puasa, walaupun disuruh untuk kita melatih dia berpuasa sebelum dia mumayyiz. Apabila dia mencapai usia 7 tahun Hijriyah, wajib atas wali untuk menyuruhnya berpuasa, dan jikalau dia meninggalkan puasa pada usia 10 tahun, hendaklah dipukul dengan pukulan adab, pukulan mendidik. Seperti juga salat. Kerana ulama Syafi'iyah qiyas dengan salat. Ya, itu dari segi hukum kanak-kanak berpuasa. Dan mestilah ada akal, tak boleh orang yang pingsan sepanjang hari atau orang yang gila sepanjang hari, orang yang gila walaupun sekejap, orang yang pingsan atau mabuk sepanjang hari, tidak sah puasanya. Sepanjang hari itu maksudnya daripada subuh sampai maghrib dia pingsan, atau daripada subuh sampai maghrib dia dalam keadaan mabuk, maka tidak sah puasanya. Ya. Mesti dia dalam keadaan sedar dan berakal sepanjang waktu dia berpuasa. Dan suci daripada haid dan nifas juga syarat. Kalau datang haid dan nifas walaupun satu lahzah, maka batal puasanya. Tidak berlaku wiladah, melahirkan anak. Jikalau dia beranak walaupun satu lahzah, katalah maghrib 7.25, dia keluar anak 7.24, maka tidak sah puasa tersebut pada hari tersebut, kena qada kemudiannya. Dan syarat sah puasa juga mestilah dia tahu waktu. Ini dia kena tahu waktu. Yang pertama, waktu itu waktu yang boleh berpuasa. Dia kena yakin. Jadi kalau dia syak ragu-ragu, esok hari tasyrik ke bukan? Kalau dia syak esok hari tasyrik ke bukan, dia tak boleh puasa lah. Kan dia tidak tahu bahawa esok adalah hari yang boleh berpuasa dengan yakin. Jadi dia kena yakin kata ataupun kuat zan dia bahawa hari yang dia nak puasa tu hari yang boleh dibenarkan syarak untuk puasa, dan dia kena kenal waktu puasa iaitu daripada maghrib sampailah terbenam matahari waktu terbit fajar subuh sehinggalah terbenam matahari waktu maghrib. So itu adalah syarat sah puasa, ya, secara ringkas. Dan puasa Ramadan hanya wajib bila masuknya bulan Ramadan. Macam mana masuk bulan Ramadan? Yang pertama dia kata bi thubutin amin wa dhalika fi surataini. Yang pertama,
Ramadan itu ditetapkan dengan cara umum. Iaitulah yang pertama sama ada ru'yatu adlin al-hilal. Seorang yang adil melihat akan hilal. Maksud adil di sini, adil dalam persaksian. Yakni orang yang diterima sebagai saksi di mahkamah. Dalam kes-kes yang biasa, dalam kes kebanyakan, bukan kes yang khusus. Iaitulah dia mestilah seorang lelaki Muslim, lelaki Islam yang baligh, yang berakal, yang tidak fasik, tidak melakukan dosa yang besar dan tidak pula berterusan melakukan dosa yang kecil atau amal solehnya melebihi dosa kecilnya. Seorang yang macam ini diterima sebagai saksi di mahkamah. So kalau orang yang macam ini datang dan mengatakan bahawa dia melihat hilal kepada qadhi, kepada pemerintah, dan pemerintah menerima persaksiannya, maka pemerintah kena suruh semua orang berpuasa bagi negeri tersebut. Atau yang kedua, dia kata dengan ikmalu iddati Sya'ban 30 yawman, cukup bulan Ramadan, bulan Sya'ban 30 hari. Kalau kita tak nampak anak bulan sampai 30 Sya'ban, confirm esok 1 Ramadan. Sebab bulan Hijriah tidak akan lebih daripada 30 hari dan takkan kurang daripada 29 hari. Nabi SAW sepanjang hayat baginda berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan, 8 kali Nabi puasa 29 hari, sekali sahaja Nabi puasa 30 hari. Sebulan dalam bulan Hijrah tidak kurang daripada 29, tidak lebih daripada 30. Maka kalau dah cukup Sya'ban 30, esok tu confirm 1 Ramadan. Yang kedua, au thubutan khasan, yakni sabit pada orang tertentu. Ini kita sebut tadi. Ada orang walaupun pemegang mohon raja-raja isytihar kata esok belum puasa, puasa adalah hari lusa masalahnya. Tapi ada orang tertentu yang syarak kata engkau kena puasa Ramadan. Siapa dia? Yang pertama, orang yang melihat bulan. Melihat anak bulan. Walaupun dia bukan ahli dalam persaksian. Contoh, orang yang fasik. Dia nampak anak bulan. Dia kalau pergi bagi tahu dekat hakim, kata saya nampak anak bulan, hakim takkan terima persaksian dia. Pasal dia fasik. Dia fasik. Kan? Wanita atau kanak-kanak tengok anak bulan. Kotlah, orang sekarang kan rajin beli teleskop ke anak-anak. Jadi anak dia duduk teropong teleskop, dia nampak anak bulan. Dengan mak dia pun duk main-main sekali dengan dia, mak dia pun nampak anak bulan. Mereka ni kalau pergi bagi tahu dekat hakim, kami nampak anak bulan, hakim tak boleh terima dari segi hukum syarak persaksian mereka. Tetapi mereka sendiri dah mereka nampak anak bulan dan mereka yakin yang mereka nampak itu ialah anak bulan, mereka kena puasa. Itu satu. Yang kedua, orang yang diberitahu oleh mereka ini tadi, jikalau dia yakin atau kuat zannya mereka ni cakap betul. Jadi anak dia tadi hak nampak anak bulan, mai habaq kat pak dia. Pak, cek nampak anak bulan. Sungguh kan hak nampak anak bulan? Dia kata sungguh. Cek pakai teropong hak pak beli tu, cek nampak anak bulan. Tapi dekat TV habaq kata esok tak puasa lagi. Pak dia kata, takkan anak aku nak bohong pula. Bini dia pun mai habaq, dia kata sungguh kami nampak anak bulan. Dia nak buat macam mana? Pak dia pun kena puasa juga. Kalau pak dia rasa bini dia dengan anak dia cakap betul. Atau kawan dia hak fasik tadi pergi bagi tahu dekat dia. Aku nampak anak bulan. Dia kata, hang ni sungguh ke? Hang minum tadi apa? Hang kaki botol kan boleh harap. Dia kata, dok, aku tak minum tadi. Kan? Dia kata, aku Ramadan aku tak minum. Aku dah prepare awal dah aku tak minum. Memang aku nampak anak bulan sungguh. Padahal orang ni orang fasik, dia pun kawan aku ni memang kaki botol tapi dia bab-bab agama ni dia tak berani cakap bohong. Kan? Atau dia pun percaya. Kalau dia percaya, dia kena puasa juga. Kan? Atau diberitahu kepadanya orang yang adil riwayat. Adil riwayat ni orang yang boleh meriwayatkan hadis, yang kalau dia riwayat hadis, hadis tu boleh dikatakan sahih ataupun hasan. Iaitulah orang yang cukup pada syarat-syarat saksi adil,
dari segi tidak melakukan dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa kecil, dipercayai, fiqah, ingatannya kuat, tidak pernah bercakap bohong, menjaga maruah. Tetapi dia tak cukup syarat jadi saksi kerana mungkin dia hamba sahaya atau kerana dia wanita. Maka kalau orang yang meriwayatkan itu ialah orang yang adil riwayah, dia wajib berpuasa. Kalau yang bagi tahu dekat dia itu orang yang adil riwayah kata dia nampak anak bulan. Atau dia bagi tahu dekat orang tersebut negeri sekian-sekian nampak anak bulan dan negeri tersebut adalah negeri yang satu matlaq, satu tempat, satu waktu terbit anak bulan dengan negeri kita. Jadi dia bagi tahu kita, maka kita kena wajib kita berpuasa sama ada kita percaya atau tak percaya dekat dia. Tapi ini untuk orang khusus. Maksudnya dia tak wajib bagi tahu dekat semua orang. Dia tak wajib buat status Facebook. Dia tak wajib buat ciapan Twitter. Bahkan dilarang supaya tidak menimbulkan, supaya tidak menjadi hari syak. Kalau dia pergi update status, sedangkan kerajaan kata tak puasa lagi, itulah yang kita panggil tadi hari syak. Pasal ada orang pergi dakwa kata Ramadan. Baik. Kemudian dia sebut sini, anak kecil dan orang perempuan melihat bulan. Yang kita sebut tadilah. Kalau dia yakin mereka tu betul, wajib puasa. Kalau dia zan, dia tak yakin tapi 60% rasa macam betul lah aku anak aku abang ni, bini aku abang ni, maka dia boleh puasa tapi tak wajib. Kalau dia ragu-ragu, syak, tidak boleh berpuasa. Haram puasa sebab kita tak boleh puasa dengan keadaan kita syak. Rukun puasa 3. Yang pertama niat. Kita akan bahaskan hukum hakam niat. Yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, orang yang berpuasa mestilah cukup syarat-syarat sah puasa. Apa hukum hakam niat di sini? Niat berkaitan dengan niat. Yang pertama, niat ialah wajib tabyid. Wajib niat pada setiap malam. Yakni malam maknanya sebelum masuk subuh. Puasa yang wajib sama ada puasa fardu Ramadan atau puasa qada atau puasa nazar atau puasa kafarah, wajib dia niat sebelum terbit fajar subuh. Kalau dia berniat selepas daripada fajar subuh atau semasa fajar subuh menyingsing, tidak sah puasanya tersebut. Kerana sabda Nabi SAW, "Man lam yujmi'is siyama minal lail fala siyama lah." Sesiapa yang tidak berniat puasa semenjak waktu malam, siapa yang tak berniat puasa semenjak waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini umum kepada semua puasa. Jadi kenapa ulama kata puasa fardu sahaja? Sebab datang dalam hadis yang lain, Nabi SAW balik ke rumah salah seorang isterinya, dia bertanya, ada apa-apa di rumah kita nak makan? Dia berkata tidak ada. Dan ketika itu waktu ghadak. Ghadak maknanya waktu sebelum masuk zuhur. Makan sebelum masuk zuhur. Jadi Nabi SAW kata, kalau begitu aku berpuasa. Jadi maknanya kalau puasa sunat dibenarkan untuk kita berniat sebelum masuk zuhur. Dengan syarat kita dalam keadaan orang yang sah berpuasa semenjak subuh. Maksudnya macam mana? Kita belum buat perkara-perkara yang membatalkan puasa atau yang menafikan kesahihan puasa. Katalah orang perempuan, dia habis haid waktu subuh. Lepas tu dia nak niat puasa sunat. Tak boleh, pasal subuh dia dalam keadaan haid yang menafikan kesahihan puasa. Atau pagi dah, sarapan pagi dah, tak bolehlah puasa hari tersebut. Ya. Kecuali sebahagian fuqaha Syafi'iyah, tapi ini qaul yang dhaif dalam mazhab. Cuma anda sebutlah bagi orang yang setengah orang dia memang selalu duduk puasa hari Isnin, hari Khamis. Tapi kadang-kadang ada hari dia terlupa masalahnya, kata hari itu hari Isnin atau hari Khamis. Dia memang duduk puasa. Setiap minggu dia puasa Isnin, Khamis. Tapi kot celah mana tak tahu, bulan tu terlupa. Hari itu, minggu tu dia terlupa.
Dah bangkit pagi pergi menyorok apa semua, dia kata amboi hari ni jam no. Orang pekat pergi mana? Dia kata pergi kerja lah hari ni Isnin. Lah hari Isnin aku ingat hari Ahad. Dia tersilap. So orang macam ni setengah ulama Syafi'iyah kata boleh dia niat juga puasa. Tapi ni qaul yang dhaif dalam mazhab lah. Setengah orang kita sebut bila pasal setengah orang dia sayang tak, dia dah kaki puasa. So bolehlah kalau dia nak taklid pendapat ini. Tayyib. Ini disebut dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Dan wajib juga puasa fardu ini kita kena ta'yin. Sebab itu kata Abi Syuja', rukun puasa 4, yang pertama niat, yang kedua ta'yin. Tapi ta'yin ni bukan rukun dalam semua puasa, dia hanya wajib dalam puasa fardu sahaja, iaitu dia kena sebut puasa apa? Ramadan, kafarah, nazar, qada. Dia kena sebut ta'yin puasa. So dia niat, aku niat puasa Ramadan. Paling kurang dia sebut malam tu masuk maghrib dia niat, nawaitu sauma Ramadan, aku niat nak puasa Ramadan. Atau nawaitu sauma qada, aku niat nak puasa qada. Atau nawaitu sauma kafarah, aku niat puasa kafarah. Atau kalau dia terlupa, dia kata aku ni ada sehari kena puasa tapi aku lupa dah puasa kafarah ke, puasa nazar ke, puasa qada ke, dia niat aku puasa wajib. Aku niat puasa wajib. Dalam hati, niat tempat dia di hati. Sunat di sisi fuqaha Syafi'iyah dia melafazkan niat dengan perlahan. Perlahan. Bukan dengan cara lepas habis sembahyang tarawih tu imam pegang mikrofon nawaitu, lepas tu ramai-ramai ikut. Tak, itu tak sunat. Bahkan itu lebih dekat kepada bid'ah. Sebab dia menyusahkan dan menyukarkan. Takut membawa kepada amalan baharu. So lebih baik kita berniat sendiri-sendiri dalam hati. Kalau nak sebut dengan lisan secara perlahan, sambil-sambil sebut dalam hati supaya lisan membantu hati, tidak ada masalah. Macam kita cakap seorang-seorang lah, kita nak buat apa kan. Esok aku ingat nak pergi sini, nak buat itu, nak buat ini. Kita tengah niat lah tu. Sambil kita sebut dengan mulut kita supaya kita lebih fokus. Macam itulah maksud dia. Ya. So lafaz niat puasa itu bukan satu bentuk ta'abud yang baharu. Tapi kalau dia jadikan satu ta'abud yang baru, macam mana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia lafaz kuat-kuat. Itu tak boleh lah. Itu jadi satu ibadat, itu jadi macam takbiratul ihram sembahyang pula, tak boleh lah. Kan? Baik. Adapun puasa sunat tidak perlu dia ta'yin, cukup dia niat sahaja aku nak puasa. Tak kira lah puasa apa pun. So kalau kata esok hari Isnin, dia niat sahaja aku nak puasa esok. Jatuhlah puasa dia hari Isnin. Kalau kata esok hari Arafah, dia niat sahaja aku nak puasa esok. Maka jatuhlah puasa dia puasa hari Arafah. Tetapi kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, orang yang niat macam ini untuk puasa-puasa yang khusus seperti puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, puasa hari Tasu'a, dia tak sama pahala dengan orang yang memang niat spesifik. Aku puasa hari Arafah, aku puasa hari Ashura. Kata Ibn Hajar, orang yang niat macam ini, pahalanya tidak sesempurna orang yang berniat spesifik. So elok kita niat spesifik kalau puasa tu, puasa yang rawatib, puasa yang memang ada hari khusus. Seperti Isnin Khamis, puasa hari putih, puasa Syaban, puasa puasa-puasa yang kita sebut yang sunat-sunat yang khusus tadilah. Okey. Tapi bukan syarat. Ya. Tidak disyaratkan kita sebut fardu atau tunai. Jadi maknanya puasa tak perlu sebut sunat ke, fardu ke, tunai ke, tak perlu. Berbeza dengan solat. Solat kita kena sebut fardu. Sahaja aku solat fardu zuhur. Sekurang-kurang niat solat. Pasal solat zuhur boleh tak jadi sunat? Boleh. Ada solat zuhur jadi sunat. Macam mana? Orang yang mengulang solat. Dia dah solat zuhur di rumah. Dia nak pergi kuliah di masjid. Dia kata Allah dah tak dan ikut.
Kelewat dah dia semayang zuhur siap-siap, dia pun nak pergi dengar ceramah di masjid. Sampai-sampailah orang baru nak iqamah. Kan? Baru nak iqamah. Ataupun kita kata, kita bagi contoh realistik sikit lah. Contoh macam sekarang ni dia buka puasa di rumah. Lepas tu nak picuk tempat lah. Semayang tarawih terhad 300-400 orang. Dan jadi dia pun lepas buka puasa, semayang maghrib siap di rumah nak pergi di masjid. Dia ingat orang semayang dah. Sampai-sampai orang untuk Bilal baru duk qamat. Rupanya AJK tadi orang main hantar nasi kambing. So lewat sikit lah. Kan? Jadi dia pun dah semayang lah tadi ke rumah. Itu imam baru nak semayang kat masjid. So dia disunatkan semayang lagi sekali. Dia niat macam biasa. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Tapi hukum semayang dia sunat. Dia panggil sunat mu'adah. Sunat mengulang semayang. Dan adalah syarat-syaratnya lagi yang kita kena raikan. Yang kalau tak cukup syarat itu tidak sah. Tapi ini pada bicara hukum hakam semayang lah. Baik. Tapi puasa Ramadan dia tak ada. Dia jadi wajib saja. Walaupun dia nak puasa itu puasa budak kecil. Budak kecil umur 7 tahun tadi dia nak puasa Ramadan. Dia juga kena ta'yin. Dia kena tabyid dan kena ta'yin juga. Walaupun pada hukum dia adalah sunat. Tapi tak syarat dia sebut fardu atau tunai. Baik. So itu dari segi hukum hakam niat. Dan mestilah niat ni kita kena jazam, kena yakin. Macam mana yakin? Kalaulah kata satu orang perempuan datang haid. Ya. Dan dia ni biasanya haid 7 hari. 7 hari habis haid. Jadi malam tu cukup 7 hari. Esok tu hari 8. Dia kata, biasanya dah cukup dah 7 hari ni, dia kata. Masanya malam ni habis dah kot haid. Dia pun maghrib tu dia niat siap-siap. Esok nak puasa Ramadan. Jadi tengok-tengok sungguh lah haid dia habis lah. Sebelum subuh haid dia habis. Haid dia berhenti. Dia bangkit nak masak sok tu tengok-tengok dah kering dah. Dah kering dah. Tak syarat mandi wajib pun. Puasa tak syarat mandi wajib dulu. Dia boleh mandi wajib lepas masuk subuh. So, puasa dia sah. Dia tak perlu niat baru. Niat dia tadi, awal tadi dah cukup. Tapi kalau dia ni kadang-kadang 6 hari, kadang-kadang 7 hari. Dia baru 6 hari, so tak boleh. Tak boleh. Dia kena confirm betul-betul. Kan? Confirm betul-betul. Jadi, kalau dia dah confirm kata esok memang dia dah habis haid, sebelum subuh dia akan habis haid, memang dah jadi adat dia macam itu, dia boleh niat siap-siap. Sebelum haid dia berhenti. Kalau betul haid dia berhenti sebelum subuh, alhamdulillah, puasa dia continue. Kalau haid dia tak berhenti juga melainkan lepas subuh, tak ada kata apa, tak sah dah puasa. Kan? Baik, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ni ada 2 kategori. Pertama, perkara yang menafikan syarat sah puasa. Perkara yang menafikan syarat sah puasa. Syarat sah puasa apa? Yang pertama, suci daripada haid dan nifas. So kalau dia main haid dan nifas, walaupun satu lahzah, walaupun satu detik, maka puasanya tidak sah, batal puasa hari itu. Walaupun maghrib 7.23, dia main haid 7.22, batal lah puasa. Dan yang keduanya, wiladah, beranak. Kalau perempuan tu beranak, walaupun satu lahzah, lagi satu lahzah nak masuk maghrib, batal puasa dia. Dan yang ketiga, hilang akal. Hilang akal ada keadaan. Kenapa dia hilang akal? Kalau sebab gila, maka batal puasa dia. Walaupun dia gila satu lahzah. Macam orang kena sawan. Dia hilang akal. Ataupun memang ada orang yang nyanyuk. Kan? Yang ada penyakit dementia. So kalau dia hilang ingatan dia, orang yang ada penyakit Alzheimer. So kalau dia hilang ingatan dia waktu itu, maka batal puasa dia. Walaupun dia hilang ingatan tu sekejap, lepas tu dia ingat balik. Sebab orang ni kita panggil junun, gila.
Gila ni bukan mesti makna dia duduk jalan sorang-sorang cakap, bukan. Gila tu maksudnya hilang akal. Atau dia kena rasuk. Dia rasuk di jin. Nasallallahu al-afiyah. Histeria. Dia kena histeria. Walaupun dia histeria satu saat. Kalau histeria, rasuk di jin, puasa dia tidak sah. Dia kena qadha? Tak kena qadha pasal dia orang tak ada mukallaf. Dia tak kena qadha juga. Kecuali kalau dia sendiri yang buat bagi jadi gila. Tak tahulah macam mana, Allahu a'lam. Kalau dia hilang akal sebab mabuk, kita tengok sebab apa dia mabuk. Kalau sebab dia yang bagi mabuk, pergi hisap gam, masalahnya tengah-tengah puasa dia hisap gam. Hisap gam dia khayal, khayal tu mabuk. Kalau dia macam itu, kita kata walaupun dia khayal satu saat, batal puasa dia. Batal puasa dia. Tapi kalau dia khayal tu sebab ubat yang memang dia kena makan. Dia ambil ubat sebelum masa waktu sahur dia ambil ubat. Kan? Lepas ambil ubat tu, dia khayal sat. Dia khayal kejap. Lepas tu masuk duha dekat tengah hari tu dia sedap. Dia sedap balik. Kan? Ataupun subuh tu dia sedap. Kan? Dia khayal sejam dua lepas subuh tu, kira subuh tu ada lagi, dia sedap, dia boleh sembahyang subuh. Kita kata orang macam ni puasa dia sah. Tapi kalau dia khayal berterusan sampai, maksudnya dia khayal berterusan sampai maghrib. Doktor bagi satu pil dekat dia, pil tu ambil malam sebelum subuh. Kawan niat puasa, tapi pil tu dia makan, dia khayal sampai maghrib, daripada subuh sampai maghrib dia khayal. Duk mabuk gitu. Kalau dia khayal berterusan daripada subuh sampai maghrib tak berhenti walaupun satu saat, batal puasa dia untuk hari tersebut. Demikian juga orang pingsan. Pasal apa dia pingsan? Kalau dia pingsan sebab dia makan benda-benda yang dia tahu kalau dia makan benda ni, dia pingsan. Lepas-lepas makan tu dia pitam. Pitam daripada subuh sampai maghrib. Atau orang tu jatuh koma. Kan? Koma. Koma daripada subuh sampai, koma ialah banyak hari kan. Kalau orang koma daripada subuh sampai maghrib, walaupun dia sedap lepas maghrib tu, batal puasa dia. Tapi kalau dia pingsan dan dia sedap walaupun satu lahzah, maghrib 7.24, dia sedap 7.23, sah. Dia sedap 7.22, 7.23 dia pingsan balik sampai masuk maghrib, sah puasa dia. Kalau dia pingsan walaupun sedap satu lahzah, maka puasa dia sah. So itu perkara yang menafikan syarat-syarat sah puasa. Dan di antara syarat sah puasa, Islam. Kalau dia murtad walaupun satu lahzah, batal puasa dia. Nasallallahu al-afiyah, na'udzubillah min zalik. Kalau dia murtad walaupun satu saat, batal puasa. Dan kalau di antara perkara yang itu perkara yang menafikan kesahihan puasa. Dia perkara membatalkan puasa kerana hilang syarat-syarat sah puasa. Okey. Kemudian kita ada perkara yang merosakkan puasa, yang memang dia merosakkan puasa kerana dia merosakkan rukun puasa. Rukun puasa yang kedua apa dia? Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara membatalkan puasa ini? Yang pertama, makan dan minum. Dan ain, objek. Yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Masuknya sesuatu ain, sesuatu objek yang boleh dilihat, walaupun tak dapat dilihat kerana kecil, tapi objek itu sendiri sesuatu yang boleh dilihat. Masalahnya kalau kita buh di bawah mikroskop, kita boleh nampak. Ya. Kalau dia sesuatu yang boleh dilihat, ya, maka masuk ke dalam badan, masuk ke dalam jauf, ke dalam rongga dalam badan.
menerusi bukaan yang asli. Jadi kita ada badan, ada rongga dalam badan kita ni, ada rongga, ada perut, ada saluran apa semua kan. Saluran yang masuk ke otak, saluran yang masuk ke paru-paru, yang masuk ke perut, yang masuk ke pundi kencing, yang masuk ke dalam dubur, yang masuk ke dalam batin telinga. Ini semua adalah bukaan badan. Telinga, hidung, mulut, dubur dan kubul, dan juga laluan susu di payudara, di buah dada. Ini semua bukaan yang asli. So kalau masuk apa-apa ain menerusi bukaan-bukaan ini ke bahagian dalamnya. Bahagian dalam dia macam mana? Hidung melepasi kawasan khayshum, kawasan batang hidung. Kan, kita ada lubang hidung. Kawasan yang boleh dinampak di bawah ini kawasan yang zahir. Kalau dia masuk sikit sampai ke dalam sini, kawasan yang memang tak nampak, macam orang buat swab test COVID-19. Dia jolok sampai sini. Kan? Kalau dia jolok sampai sini, walaupun masuk sikit je, tak masuk sampai ke dalam, tapi masuk sikit, batal puasa. Dia titik ubat dalam hidung, ubat tu masuk sampai ke dalam. Kalau ubat tu hanya duduk di kawasan-kawasan batang ini, tidak ada masalah. Mulut ialah sampai makhraj ha. Ha yang macam jim tak titik tu. Ha, dia aqsa halq. Halq yang paling atas. Ini kawasan rongga yang di luar. So kalau dia masuk sampai ke kawasan itu tak apa. Kalau dia lepas belakang daripada itu, belakang daripada makhraj ha, batal puasa. Macam kata dia jolok swab test COVID. Kalau dia ambil sampai dekat ha, tak apa. Tapi kalau dia masuk sampai dekat kha, batal puasa. Batal puasa. Dan telinga hak duk nampak lubang, duk nampak kawasan depan ni tak ada masalah. Tapi kalau dia masuk petik kapas, nak cuci telinga, masuk ke dalam, batal puasa atau qaul yang mu'tamad. Tapi kita akan ada nanti qaul yang tidak mu'tamad, qaul muqabil al-asah, telinga tidak dikira batal puasa. Masuk sesuatu ke dalam lubang dubur, dia kena bubuk ubat dalam dubur dia. Walaupun ubat tu tak masuk sampai dalam perut, tapi dia lepas kawasan lubang yang zahir yang ternampak ketika kita duduk untuk membuang air besar. Kalau dia masuk lepas daripada kawasan yang biasanya terbuka ketika duduk itu, masuk ke dalam walaupun sedikit, walaupun masuk tak habis, maka batal puasa. Demikian juga kubul. Kalau ada yang zahir semasa dia duduk bercangkung, maka itu adalah membatalkan puasa. Demikian juga orang lelaki, kalau dia masuk sesuatu ke dalam lubang zakarnya melebihi had yang biasa terbuka ketika dia membuang air kecil atau ketika dia membasuh kencingnya, masuk dalam itu, walaupun tak masuk habis, batal puasanya. Maka ada beberapa perkara-perkara yang moden yang kita kena tahu perkara ini membatalkan puasa. Yang pertama ialah ubat sedut asma, bukhakhur ribwi batal puasa sebab dia ada bahan bahan yang masuk ke dalamnya. Sebab itulah kata Syekh di sini, yang dalam terjemahan dia tak terjemah pula semua, dia terjemah sikit saja. Ada sini, betul lah. Orang-orang yang bertanya tentang penggunaan inhaler yang batalkan puasa. Sebab apa? Dalam inhaler ini ada, kata Syekh Labib rahimahullah, aku telah bertanya sejumlah doktor tentang apa isi kandungan inhaler asma ini.
Dia kata terdiri daripada air dan oksigen yang padu dan beberapa ubat-ubat. So dia ada macam-macam bahan. So bahan-bahan ini disedut masuk ke dalam paru-paru untuk mengembangkan paru-paru. So dia ada ubat yang masuk, ada ain. Kita mungkin tak nampak, tapi kalau kita tekan dia dekat cermin ke apa ke, dia akan nampak basah. Dia akan jadi basah. Ubat tu akan cair jadi bentuk air. Dia sebenarnya ayak yang masuk, macam kita spray. Kan? Apa-apalah. Dia sebenarnya ayak, nampak macam asap, tapi dia ayak. Maka yang ini membatalkan puasa. Kalau dia orang yang memang asma, yang dia memang kena sedut. Ada setengah orang asma dia kena sedut waktu dia kena serangan saja. Ada orang dia memang kena sedut. Berapa jam dia kena sedut. Dan orang ini kalau memang tidak ada harapan nak sembuh daripada asmanya, dia tidak wajib puasa, dia kena fidyah. Macam orang tua yang tak larat nak puasa. Kemudian merokok. Merokok batal puasa sebab merokok ada bahan yang keluar. Kalau kita lapik dengan tisu, hitam lekat dekat tisu tu. So dia ada bahan tar. Dan tengok di sini fatwa ulama Syafi'iyah pasal rokok. Apa ulama Syafi'i kata pasal rokok? Adakah rokok ni benda yang boleh dalam mazhab Syafi'i? Kata dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ma fihi 'ainun karaihati tatan, yani timbak, la'ana Allahu man ahdathah li'annahu minal bid'il qabihah fa innahu yuftiru bih. Adapun sesuatu yang terdapat padanya ain seperti tembakau, laknat Allah kepada orang yang menciptanya kerana ia termasuk bid'ah yang jijik, yakni rokok ni bid'ah yang jijik, maka ia membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Jadi tidak ada khilaf lagi dalam kalangan fuqaha Syafi'iyah, merokok ini membatalkan puasa. Memasukkan ubat. Masuk ubat melalui dubur, macam orang yang demam panas sangat. Doktor masukkan ubat melalui lubang dubur dia. Atau dimasukkan sesuatu alat ke dalam lubang dubur dia. Seperti ubat enema, macam orang yang sembelit, orang perempuan mengandung sembelit masalahnya, doktor bagi untuk mudahkan dia membuat air besar. Dia kena pam ubat itu ke dalam lubang dubur dia. Maka ini membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Demikian juga qastarah bauliyah. Orang yang dimasukkan ke dalam zakarnya tiup. Tiup untuk mengeluarkan air kencing. Ada orang bila masuk hospital dia tertahan kencing. Dia masukkan tiup dalam zakarnya. So ini batal puasa. Kalau dia masuk dalam keadaan dia sedar dengan izin dia. Okey, syarat nak batal puasa bagi perkara yang macam ini, masuk sesuatu ain ke dalam rongga anggota badan ini, ialah mestilah dalam keadaan dia sengaja, dengan ingat, tidak lupa, dan dengan rela, dengan pilihan dia. Kalau kata dia pingsan, dia puasa pagi itu Ramadan, macam mana tengah hari dia pingsan. Orang bawa dia pergi hospital, doktor bubuh ubat ikut lubang dubur dia, bubuh ubat ikut mulut dia. Kan? Masukkan tiup ke dalam zakar dia atau ke dalam kubul dia untuk keluarkan air kencing. Lepas tu, duduk tak lama lepas tu dia pun sedap. Sebelum maghrib dia sedap. Kan? Dia kata apa ni? Pingsan tadi kami bawa hospital. Kita kata puasa dia continue, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Hak doktor bubuh ubat apa tadi dalam keadaan dia tak sedap, itu tidak membatalkan puasa dia. Sebab bukan dia yang suruh, bukan dia. Tapi kalau dalam keadaan dia sedap, dia yang bagi izin doktor buat benda tersebut, batal puasa dia. Ya. Demikian juga orang yang masukkan tiup saluran pernafasan, kalau tiup tu masuk sampai ke dalam hidung. Bagi anggota yang tidak terbuka, kita akan sebut nanti masalah
suntikan. Itu banyak masalah. Tazawuq at-ta'am, merasai makanan dan mencium minyak wangi tidak membatalkan puasa selama mana makanan tadi tidak ditelan. Dan minyak wangi dia tidak ada ain, dia hanya bau saja. Dia hanya bau saja. Ya, tapi kalau dia sedut minyak wangi masuk dalam hidung, batallah puasa. Tapi kalau sekadar cium minyak wangi, tidak batal, tetapi makruh bagi orang yang berpuasa menghidu wangi-wangian, melihat benda-benda yang cantik. Makruh. Kita biasa pagi-pagi kita keluar dalam rumah kita tanam pokok bunga banyak. Kita pun pagi-pagi kita keluar tengok amboi cantiknya kebun aku. Kita ada burung kita belah, pagi-pagi kita keluar tengok burung. Kita ada kucing. Puasa makruh. Puasa ni kira nak ibadat. Dia tak boleh buat apa. Dia duduk dengan buat ibadat. Kalau tengok drama lagi teruk lah. Tengok drama lagi teruk. Tengok kuliah tak apa lah. Kan? Tengok drama teruk lah. Kan? Bulan-bulan puasa ni rumah kita ada bukhur. Bukhur. Ataupun spray wangi. Bulan puasa tu sudah bubuh lah. Buah puasa. Puasa ni kita nak menampakkan diri kita ni hina depan Allah Ta'ala. Nak bagi nampak diri kita ni kusut masai depan Allah Ta'ala. Nak merayu, nak berintih kepada Allah Ta'ala. Sebab tu gosok gigi pun tak boleh, makruh lepas pada zuhur. Walaupun mulut busuk, tak apa, busuk untuk Tuhan. Di sisi Tuhan wangi. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Kan? Dia duduk menunjukkan kehinaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya? Baik. Menderma darah tidak batal puasa. Pasal keluar darah tak batal puasa. Kecuali kalau dia derma itu, tapi tak adalah derma darah, tak ada apa-apa, dia tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Tapi kalau dia menderma darah itu menyebabkan dia lemah badan, makruh. Makruh. Kalau tidak melemahkan badan, hukumnya khilaful aula, kecuali kalau memang ada darurat untuk dia menderma darah. Meletakkan krim-krim di kulit atau pelekat-pelekat di badan, ini tidak membatalkan puasa. Sebab apa yang masuk ke dalam badan melalui liang-liang roma, ini tidak membatalkan puasa. Seperti mentitik ubat ke dalam mata. Titik ubat ke dalam mata tidak batal puasa. Pasal mata dia bukan rongga terbuka. Walaupun dia ada saluran masuk ke dalam kengkung. Tapi saluran dia bukan terbuka. Dia hanyalah macam liang-liang sahaja. Masuk ke dalam telinga, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, batal puasa. Tapi ada pendapat yang kedua, dalam mazhab Syafi'i mengatakan telinga bukan anggota rongga yang terbuka. Sebab telinga dia tak tembus sampai ke dalam. Dia tersekat dengan gegenang telinga. Sebab tu kalau ayak masuk telinga, dia duduk takung situ. Lepas tu dia keluar balik. Kan? Jadi telinga dia kata tak batal. Pendapat yang kedua tidak batal puasa. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i kata batal. Pendapat yang kedua kata tak batal. So kalau kita pegang pendapat yang tak batal ini, maka boleh bubuh ubat telinga, boleh korek telinga. Walaupun dalam perubatan memang tak digalakkan korek telinga. Kan? Kalau masuk dalam mata, kita dah sebut tadi, mata tidak batal puasa atas mu'tamadnya, dan ada pendapat yang kata batal. Dalam fiqhul manhaji dia kata batal. Tapi yang mu'tamad tidak batal. Mengambil suntikan. Suntikan, ulama' Syafi'iyah moden ada beberapa pendapat. Suntikan melalui lubang dubur atau kubul memang confirm batal lah. Tapi suntikan melalui lain daripada rongga yang terbuka. Seperti suntikan nak ambil vaksin ni, bulan puasa nak ambil vaksin. Suntik ubat-ubat, apa hukum? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama kata batal. Pasal apa batal? Pasal dia sama macam kita buka lubang baru dekat badan. Lepas tu kita bubuh benda dalam tu. Tapi pendapat ni tak kuat. Pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kedua kata ada perincian. Ada perincian. Ya. Yang terjemahan yang anda bagi kat antum ni dia macam ringkasan. Dia bukan terjemah sebiji-sebiji daripada kitab asal, dia ringkasan. Dia ada perincian. Pendapat yang kedua kata, kita tengok. Suntikan tu suntik apa? Kalau suntik ubat, ada perincian dia. Kalau yang dia suntik itu zat makanan. Yang dia suntik itu zat makanan. Yang boleh menyebabkan dia rasa kenyang apa semua. Ulama' ni kata batal puasa. Sebagian ulama' Syafi'i kata kalau suntikan itu berupa zat makanan,
batal puasa. Suntik vitamin C, suntik zat-zat makanan lah yang dalam makanan. Ini batal puasa. Tapi pendapat ini juga ada wajahnya. Tapi kita kata Allah Ta'ala larang kita makan minum di bulan puasa bukan sebab nak suruh kita lapar. Kalau orang itu makan banyak masa sahur dan dia rasa kenyang sampai malam, batal ke puasa dia? Tak batal. Tak batal. Sebab puasa bukan suruh berlapar. Puasa yang Tuhan nak ialah kita halang benda daripada masuk ke dalam tubuh kita. Tak kira lah benda tu apa dia. Makanan ke, batu ke, apa ke, itu maksud puasa. Ramai orang tak faham. Dia kata puasa ni pasal kita nak lapar. Tak. Lapar itu kesan natural lah bila puasa tak makan. Kalau Tuhan nak kita lapar, dia tak suruh lah makan sok. Dia suruh makan sok supaya kita tak rasa lapar sangat. Kita boleh tahan, tak? Jadi puasa bukan maksud dia lapar. Kan? Walaupun lapar itu di antara kesan tabi'i. Bila kita puasa, kita mesti rasa lapar, mesti rasa dahaga. Sebab badan kita ni boleh tahan makan minum berapa lama, berapa jam saja. Kan? Tapi kalau ada orang dia ambil ubat-ubat yang boleh menyebabkan dia rasa kenyang, kan? Dia kata tak batal puasa. Sebab yang menjadi illah membatal puasa itu ialah menahan benda daripada masuk ke dalam rongga badan menerusi bukaan yang asli. Itu maksud. Itu illah. Kenapa makan dan minum dilarang semasa puasa. Bukan sebab makan dan minum mengenyangkan atau menghilang dahaga. Ini perkara yang kita kena faham. Makan dan minum dilarang waktu puasa bukan sebab dia mengenyangkan atau kerana dia menghilangkan dahaga. Jadi sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalau hari terlampau panas, boleh kita kemam ayak dalam mulut. Kemam ketua ais boleh. Asal jangan telan lah. Dan kalau tertelan dengan tidak sengaja, tak batal puasa. Boleh kita letak ayak bagi sejuk-sejuk kengkung, bagi hilang rasa dahaga panas sangat. Kalau maksud puasa ialah supaya kita jangan rasa hilang dahaga, kita nak bagi dahaga, tak bolehlah buat macam itu. So, kenapa syarak kata puasa tak boleh makan dan minum? Confirm sebab dia bukan sebab nak suruh kita lapar. Bukan. Tetapi sebab dia apa? Apa ilah dia? Untuk menghalang daripada segala jenis ain masuk ke dalam anggota badan yang dalam melalui bukaan-bukaan yang asli. Take note. Ramai orang tak faham. Ya. Okey. Jadi kalau suntikan itu, pendapat yang kedua kata, kalau suntikan itu berupa zat makanan, batal. Tapi kita kata tak kena dengan ilah. Dan dia kata kalau ubat-ubatan yang bukan berbentuk zat makanan, tengok, kalau suntikan itu pada urat. Pada urat. Macam doktor nak ambil darah kan, dia cari urat. So ambil darah tak batal puasa. Walaupun ke urat. Tapi kalau dia suntik ubat menerusi urat, pendapat yang kedua kata batal. Pasal urat bila kita tebuk dekat situ, dia jadi macam bukaan asli. Sampai ke dalam rongga badan yang dalam. Tapi kalau suntik itu dekat kulit, bawah kulit macam vaksin. Vaksin dia bukan cair urat, dia suntik kat sini je, pump bagi. So dia tak batal puasa. So suntik vaksin, atas qaul yang kedua, tak batal puasa juga. Qaul yang ketiga, yang lebih kuat, yang lebih sahih, ialah suntikan lain daripada suntikan menerusi anggota yang rongga yang memang sedia terbuka, tidak batal puasa. Kecuali jikalau dibuat bukaan baharu. Seperti bukaan asli. Yang bukaan itu memang jelas nampak. Dan dia bersambung dengan rongga dalam badan. Seperti orang yang kena intubasi. Orang yang kena intubate, ya, dicucuk di sini, kena tebuk kat sini. Ini bukaan baharu sebab dia lubang besar. Dimasukkan makanan apa semua kat situ. Kan? Ubat-ubatan, oksigen. Oksigen tak ada masalah kalau masuk. Kalau dia masuk ubat ke situ ataupun masuk batang pipe intubate itu masuk.
Kerana dia tebuk, lepas tu dia masukkan saluran pipe itu di sini. Itu batal puasa dengan syarat-syarat yang kita sebut tadi lah. Ataupun ditebuk di perut. Setengah orang dia kena tebuk dekat perut. Kan? So dimasukkan alat dekat perut. Maka ini batal puasa. Batal puasa. Sebab kata ulama Syafi'iyah, kalau seseorang itu ditikam di perutnya dengan izinnya, lalu dia masukkan ubat menerusi bukaan lukanya, batal puasa sebab sampai ke perut. Jadi batal puasa. Pasal lubang itu, bukaan itu besar seperti bukaan asli. Ada pun suntikan jarum yang kecil, suntik ubat, suntik apa, ambil darah. Dia ambil darah, jarum tu masuk tau. Jarum tu masuk dalam. Tak batal puasa. Walaupun jarum tu masuk ke dalam anggota badan, sebab dia masuk melalui bukaan yang kecil macam liang roma sahaja, bukan bukaan yang besar. Tapi kalau dia masuk ayak, tengoklah jarum tu macam mana. Kalau masuk ayak dalam badan, kalau jarum itu jarum yang besar, biasanya masuk ayak jarum besar lah. Dia bukan jarum kecil. Maksudnya lubang itu boleh nampak kesan dia dekat tangan. So yang tu batal puasa. Pasal apa? Dia bukaan yang besar, fathan yudrak. Bukaan yang boleh nampak. Ada pun bukaan yang halus tak nampak, tak batal puasa. So tengok besar bukaan. Kalau bukaan itu bukaan yang jelas, dimasukkan ubat menerusi bukaan tersebut, batal puasa. Kalau bukaan itu bukaan tidak jelas, halus macam riang roma sahaja, maka tidak batal puasa. Kemudian dia kata anestesia. Bagi ubat apa? Kita kata bius waktu puasa. Kalau dia bagi ubat bius, kalau kita kata pendapat yang muktamad tadi tidak batal puasa kerana suntikan ubat, so tak ada masalah lah. Tetapi kita tengok, kalau bius itu diberi menerusi sedutan, kalau suntikan tak ada masalah. Kecuali kalau dia bius tu sepanjang hari, daripada subuh sampai maghrib, tak sedap apa. Itu batal puasa sebab pingsan, hilang akal. Atau bius itu diberi menerusi sedutan, dia kena sedut ubat. Yang disedut tu ubat, bukan gas. Bukan semata-mata gas. Gas tu dia masuk, dia akan jadi ain. Dia asalnya ain. Benda, ubat. Secair. So disedut itu menerusi hidung dan mulutnya, batal puasa. Tapi kalau menerusi suntikan, tidak batal puasa kecuali kalau dibius itu sepenuh badan. Kalau dia bius separuh saja, kan? Macam nak cabut gigi. Cabut gigi tak batal puasa asalnya, kecuali kalau dia tertelan lah. Dia tertelan ayak liok yang bercampur darah atau bercampur ubat. Kalau dia tak telan ayak liok tersebut, tidak ada masalah. Dan ubat kebas yang disuntik dekat gusi nak cabut gigi tu, dia hanya kebas dekat situ saja. Dia bukan kebas pingsan. Kan? Jadi tidak ada masalah. Baik. Atau kalau gas yang dia sedut itu hanyalah gas, doktor kata tak ada ubat apa, dia hanya gas macam oksigen. Tanya doktor, ni gas yang saya nak sedut ni gas apa? Dan berapa lama saya nak pingsan? Doktor kata saya sejam 2 pingsan. Tapi kalau dia sekadar kebah, dia boleh tengok doktor duk belah perut dia, sedap. Tapi dia tak rasa. Tak ada apalah. Tapi kena tanya doktor, gas yang saya sedut ni gas apa? Kalau doktor kata gas macam kamu sedut oksigen, tak ada bahan apa, tak apa. So dia boleh berpuasa sambil dia tengok doktor duk. Cuma kalau dia kena belah perut, bila doktor dah belah perut, doktor akan masukkan macam-macam dalam perut dia, ubat-ubat. So batal puasa juga sebab masuk benda tersebut, bukan sebab bius. Dia batal sebab lain, sebab bius, bukan sebab bius. Kalau orang kata dia kena operate perut, kan? Doktor bagi dia bius tapi dia sedap. Dia boleh nampak doktor duk belah perut masalahnya. Kan? Doktor kata ubat bius ni saya akan suntik ataupun you kena sedut, tapi gas ni macam oksigen, tak ada apa. Tapi bila doktor belah perut tu, doktor bubuh sana bubuh sini, batal lah. Kan? Pasal dia masuk ke dalam rongga yang terbuka. Batal sebab masuk benda dalam perut, bukan sebab bius tu sendiri.
Kemudian di antara perkara-perkara lagi ialah ni bahasa Indonesia, permen karet. Permen karet ni apa maksudnya? Al-alq wal habbah tahta lisan. Yakni mengunyah benda-benda yang kenyal. Benda yang kenyal kalau dia kunyah macam getah, kalau tidak meresap dan masuk ke dalam rongga dia, tidak batal puasa, tapi makruh. Makruh. Ya. Macam baby duk gigit tita kan. Dia pun teringin gigit tita masa puasa masalah. Tak batal, tapi makruh. Tapi kalau dia kunyah chewing gum, batal lah, sebab chewing gum tu akan ada perisa ain yang masuk ke dalam rongga menerusi halqum dia, menerusi trakea dia. Tapi kalau ambil ubat sakit jantung, hak letak di bawah lidah, macam mana tu? Tengok. Kalau ubat sakit jantung yang letak di bawah lidah itu, dia meresap masuk menerusi liang-liang yang ada di bawah lidah sahaja. Liang-liang yang di bawah lidah. Dia tidak masuk menerusi trakea, halqum. Maka tidak membatalkan puasa as long as dia tak telan ayak liok yang bercampur dengan ubat. Tapi kalau yang diletak di bawah lidah itu dia mencair, bercampur dengan ayak liok, lepas tu masuk ke dalam mulut, menerusi makhraj kha, kangkung ni, batal lah puasa dia. Itu perincian dia. Taib. Mengunyah tembakau, macam orang Melayu dulu, soget. Tahu soget? Orang lain tak tahu kot soget. Soget gigi tak batal puasa, makruh. Kecuali kalau dia telan ayak liok dia hak bercampur dengan soget tadi. Kan? Yang soget tadi. Di antaranya berenang. Berenang membatalkan puasa. Walaupun dia berenang itu mandi wajib. Kalau dia mandi wajib waktu dia puasa, masalahnya dia mimpi, ya, tidak batal puasa, keluar mani kerana mimpi. Ataupun dia jima' malam tadi, lepas tu dia nak mandi masa subuh, sebelum subuh dah masuk baru nak mandi. Kalau dia berenang dan masuk ayak dalam badan dia, atau dia mandi Jumaat, mandi sunat Jumaat dengan cara berenang, berendam. Kalau masuk ayak ke dalam, tertelan ayak, masuk ayak melalui dubur dia ke, apa ke, telinga dia ke, kalau kita kata telinga batal puasa, masuk ke hidung ke, batal puasanya. Tapi kalau dia mandi itu dengan cara tidak berenang, mandi pakai pancok ayak, dan dia mandi tu mandi wajib atau mandi sunat, dan dia tidak berlebih-lebihan, mandi macam dia duduk biasa mandi, dia tak ada buat lebih apa pun, maka tidak batal, dimaafkan. Tapi kalau dia mandi biasa, mandi saja-saja nak sejuk-sejuk badan, batal puasa kalau termasuk air. Ubat gigi tidak batal puasa kecuali kalau dia telan. Adapun sekadar rasa-rasa, walaupun rasa itu sampai ke rengkung dia, macam setengah ubat gigi kan dia berangin kan, dia berangin sampai rengkung, itu tidak batal apa, tidak batal puasa, itu rasa saja. Adapun kalau ain ubat gigi itu tertelan masuk dalam rengkung, batal lah puasanya. Mengambil ubat penunda haid, ubat penangguh haid, boleh tak perempuan pakai ubat ini? Itu boleh tak boleh mengikut kepada sama ada dia memudarat atau tak mudarat kesihatan lah. Tapi kalau dia ambil ubat dan haid dia tak datang, nak bagi puasa penuh, maka kita kata dia boleh puasa dan sah puasa dia. Sebab memang haid dia tak datang. Kita tak boleh kata, walaupun haid hang tak datang, tapi pada tarikh yang sepatutnya hang mai haid, dikira tak puasa. Tak. So kalau dia ambil ubat untuk menahan haid, bulan puasa, kan? Maka itu menyebabkan dia boleh puasa penuh sebulan Ramadan kalau dia memang tak datang haid. Ya. Tertelan air tanpa sengaja. Kalau dia tertelan air tanpa sengaja itu dengan cara yang memang disuruh oleh syarak, seperti kerana dia mandi wajib atau mandi sunat Jumaat dengan cara yang tidak boleh berlebihan, bukan cara berenang, bukan cara berendam, atau ketika dia ambil wuduk yang tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ni macam mana? Sama ada dia ambil air yang banyak daripada biasa. Wuduk, kita ayak berapa banyak kita kena ambil? Sebelah tapak tangan, satu cedok. Satu cedok ni
untuk kumuk-kumuk dan untuk sudut dalam hidung. Setengah masuk mulut, setengah masuk hidung. Lepas tu kita hembus keluar. Daripada hidung, luah daripada mulut. Kita luah mulut, hembus keluar daripada hidung. 3 kali cedok. Itu yang sunnah. Atau 1 cedok untuk mulut, 1 cedok untuk hidung. Sebelah tapak tangan. Kalau dia pergi cedok dua-dua belah tapak tangan, bubuh gitu, lepas tu tersedut ayak dalam hidung atau tertelan, maka batal puasanya. Sebab dalam hadis Laqit ibn Sabirah, Nabi SAW kata dekat dia, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمَةً. Dan berlebih-lebihanlah kamu dalam menyedut air ke dalam hidung ketika berwuduk, kecuali kalau kamu berpuasa. Menunjukkan kalau puasa makruh. So kalau dia tersedut kerana dia berlebih-lebihan, batal puasa. Atau berlebih-lebihan ni boleh berlaku dengan cara dia lebih-lebihan, dia saja dia masukkan ayak sampai ke kengkung dia, lepas tu tertelan ayak tersebut. Atau dia sedut dengan terlalu kuat, lebih daripada biasa dia sedut, sampai tersedut ayak dalam hidung. Maka itu membatalkan puasa. Atau yang ketiga, dia basuh lebih daripada 3 kali. Dia kumuk lebih daripada 3 kali. So kalau dia tertelan ayak itu pada kumuran atau sedutan yang keempat, selepas dah 3 kali dia buat dalam wudu, batal puasa. Atau yang dia tertelan itu kerana kumuk-kumuk biasa, bukan kerana kumuk yang disuruh. Seperti saja dia nak kumuk-kumuk mulut dia, atau saja dia nak buah ayak dalam hidung, nak cuci hidung, maka batal puasa. Batal puasa. Itu maksud berlebihan. Ya. Lain daripada 4 ni, tak dikira berlebihan. Tapi kalau hari terlalu panas, macam orang yang duduk tempat musim panas, yang terlalu panas sampai 50 darjah Celsius, so dia kemam ayak sejuk dalam mulut dia. Dia kemam, bukan dia telan, dia kemam bubuh ayak sejuk, bagi sejuk mulut. Sebab apa? Tidak mulut merakah. Lepas tu dia tertelan. Dalam Hasyiah Al-Bajuri kata tak batal. Ini yang disebut dalam Matla'ul Badran juga, tak batal. Sebab terlalu berhajat. Terlalu berhajat. Baik. Kahak dan lendir. Kalau dia keluarkan kahak, tidak salah untuk dia keluarkan kahak atau dia hembus, dia menyahkan hingusnya daripada hidung, tidak salah. Dibenarkan. Dan jikalau kahaknya sudah keluar sampai ke makhraj ha'. Makhraj ha'. Jikalau dia telan balik, dia telan semula, batal puasa. Kalau dia sengaja. Kalau tak sengaja, tak sempat nak ludah, dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja pergi telan balik setelah sampai makhraj ha', batal. Tapi kalau belum sampai makhraj ha', seperti hanya sampai pada makhraj kha', maka tidak batal puasa. Demikian juga ingus, kalau dah sampai ke khayshum, dia pergi sedut balik, batal lah puasa. Kecuali kalau dia tak sempat atau tak dan nak nyahkan hingus, tersedut semula tanpa sengaja, maka dimaafkan. Puasa hari Syak tadi kita dah sebutkan. Puasa nazar. Ini. Jima' dengan sengaja. Melakukan hubungan seksual semasa berpuasa adalah haram. Dan jikalau ianya puasa Ramadan, hukumnya adalah dosa besar. Jikalau dia lakukan dengan sengaja. Yang pertama, dia sengaja. Maksudnya dengan pilihan dia, tidak lupa, tahu, tidak jahil yang diberi uzur. Kalau dia jahil tak diberi uzur, tak diambil kira. Jahil tidak diberi uzur ni apa? Jahil dalam negara Islam. Macam Malaysia. So kalau dia jahil, tempat yang ada ulama, tak boleh. Dan dia orang yang diwajibkan puasa. Yang ni dia orang yang berakal, baligh, muqim, sihat, tidak musafir. So kalau dia orang yang musafir, dia melakukan jima' di siang hari, walaupun mungkin dia berdosa dengan jimaknya itu kerana dia musafir selepas daripada subuh, ataupun dia tidak berniat rukhsah ketika dia melakukan jimak, dia tak niat rukhsah, dia buat jimak terus macam tu je tanpa berniat rukhsah terlebih dahulu, maka tidak dikenakan kafarah walaupun puasa dia batal lah. Puasa dia batal.
Maka kalau dia cukup syarat-syarat ini dan tidak ada syubhah, dia mestilah jima' itu ialah yang pertama, dia merosakkan puasanya kerana jima'. Untuk kena kafarah, kafarah ialah dia kena membebaskan seorang hamba sahaya yang sempurna tubuh badan fizikalnya dan Muslim. Kalau tidak mampu, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, sama ada memang dia tak mampu kerana sakit atau dia tahu memang dia tak nak puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa sebulan pun dah terlajak. Apatah lagi 2 bulan, dia kata. Maka dia berpindah kepada yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin, 60 cupak beras. Okay. So dia kena bagi 60 cupak beras kepada orang miskin. Fakir ataupun miskin, mana-mana satulah. So, syarat untuk kena kafarah ini, dia mestilah merosakkan puasanya dengan jima' pada siang hari bulan Ramadan ketika dia berpuasa Ramadan yang sempurna. Berpuasa Ramadan yang sempurna, maksudnya kalaulah kata dia jima', lepas dia jima' itu, dia jadi gila. Hilang ingatan. Maka puasanya tidak sempurna. Atau dia meninggal dunia, maka tidak kena kafarah. Sebab puasanya itu tidak sempurna sehari. Tapi kalau dia sakit ataupun dia musafir, itu dikira puasa yang sempurna dan dia kena kafarah. Dan jima' itu jima' yang sempurna. Jima' yang sempurna maknanya dia memasukkan seluruh hasyafah. Seluruh hasyafah maknanya seluruh kawasan yang dikhitankan bagi zakar lelaki. Kalau dia masuk tidak habis hasyafah, hanya sebahagian hasyafah, tidak batal puasanya, tetapi batal puasa isterinya yang dia jima'. Pasal telah masuk sesuatu ain ke dalam rongga yang terbuka ke dalamnya. Jadi orang perempuan, kalau suami dia masukkan zakat, tidak habis hasyafah, tidak habis kepala zakat, puasa dia batal, puasa suami dia tak batal. Tapi kalau dia masuk habis hasyafah, maka puasa si suami batal dan si suami kena kafarah. Isteri tak kena. Pasal isteri puasa dia bukan batal sebab jima', sebab masuk sesuatu ain yang ke dalam rongga yang terbuka. Itu sebab puasa dia batal, bukan sebab jima'. So kalau kata dia makan dulu atau dia minum dulu, lepas tu dia jima', maka dia tak kena kafarah walaupun dia berdosa dan wajib qada. Demikian juga tidak ada syubhah. Syubhah ni maksudnya dia ingatkan duk malam lagi. Kan? Kawan pun duk seronok lah, lambat lagi. Dan lagi nak sok ni. Kan? Rupa-rupanya jam mati. Rupanya dia bangkit tu dah pukul 6 lah. Jam dia baru 5. Pukul 5 lewat sejam. Allah, dia kata rupanya kita duk seronok tadi, dia habaq kat bini dia. Kita tu dah start tadi tu, masa kita start enjin tu pukul 6 dah naknya. Subuh dah. So nak buat macam mana? Kan? Puasa dia batal. Tapi tak kena kafarah. Kan? Tak kena kafarah. Tapi kalau dia jima' itu memang belum subuh. Lepas tu terlajak. Tengah-tengah duk jima' tu dengar azan subuh. Kalau dia segera mencabut zakarnya dengan tujuan untuk berhenti daripada jima', maka puasanya sah dan boleh terus berpuasa. Ya. Tapi kalau dia masih lagi berterusan, walaupun satu lahzah, walaupun satu saat, maka puasanya batal dan kena kafarah. Ataupun dia ingat dah maghrib, tengok gelap malam kan. Dia ingatkan maghrib dah, dia pun tengok jam, tengok matahari, maghrib dah ni. Lepas dah selesai, rupanya tak dengar azan. Azan apa ni? Isyak ke? Awalnya. Rupanya jam tu silap. Kan? Jam tu silap. Rupanya baru nak maghrib. So kita kata puasa dia batal. Tetapi tidak kena kafarah. Tapi dia wajib qada. Ya. So itu berkenaan dengan orang yang melakukan jima' di siang hari pada bulan Ramadan sahaja. Adapun dia jima' pada puasa fardu yang lain, puasa qada, puasa kafarah, puasa nazar, ini tidak dikenakan kafarah. Dia hanya wajib ganti puasa tersebutlah. Kalau puasa qada, dia kena puasa lain lah. Puasa qada dia hari itu tak sah lah. Ya. Dan kalau dia melakukan perkara tersebut dalam keadaan tidak bertaubat,
pemerintah yang tahu perkara itu kena hukum ta'zir orang ini. Sebab dia telah melanggar kehormatan bulan Ramadan dan melakukan satu dosa yang besar. Allahul Musta'an. Mengeluarkan mani, melakukan masturbasi dan onani ketika Ramadan. Mengeluarkan mani dengan tujuan mengeluarkan mani, hukumnya batal puasa. Jikalau dengan secara langsung, dengan sentuhan. Sama ada berlapik atau tidak berlapik, batal puasa. Kalau memang tujuan dia untuk mengeluarkan mani. Dengan apa cara pun. Dengan dia menggesel di bantal ke, dia dengan menggosok dengan tangannya di sebalik kain ke, dengan dia peluk-peluk bini dia memang dengan tujuan untuk bagi keluar mani, maka ini batal puasa. Tetapi jikalau dia terkeluar mani kerana sentuhan yang bukan asalnya untuk mengeluarkan mani, tapi terkeluar mani. Jikalau sentuhan itu bukan dengan lapik, dia sentuh bini dia, biasanya duk sentuh bini tak ada apa. Tapi bulan puasa tiba-tiba sentuh bini, sentuh kulit bini, terkeluar mani. Maka kita kata yang ni membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Tapi kalau dengan lapik, tidak membatalkan puasa. Dengan lapik. Dia peluk bini dia dalam selimut. Dengan selimut, bini dia berselimut, dia peluk. Selalunya tak ada apa. Tiba-tiba bulan puasa ni jadi lain macam. Terkeluar mani. Maka kita kata tidak batal puasanya. Kerana dengan lapik. Tapi kalau memang tujuan dia peluk tu nak bagi keluar mani, batal puasa. Batal puasa ya. Atau ada pun kalau dia keluar mani itu kerana melihat sahaja. Atau kerana duk fikir, duk khayal. Atau kerana mimpi, maka ini tidak membatalkan puasa. Tetapi haram untuk dia mengulang-ulang tengok isterinya ya, dengan syahwat. Kerana takut membawa kepada batal puasa. Haram untuk dia menkhayal-khayalkan perkara-perkara seksual kerana takut membatalkan puasa. Menelan air liur. Air liur tidak batal puasa dengan syarat. Air liur kita itu safi, tidak ada campuran bahan-bahan yang lain. Ditelan daripada tempatnya. Tempatnya ialah mulut dan lidah. Dalam kawasan mulut. Jikalau air liur itu di bibir, katalah air liur dia kat bibir dia, lepas tu dia pergi jilat balik air liur dekat ni, dia telan. Batal puasa. Atau orang yang tukang jahit, dia basahkan benang sekali, kali kedua dia basahkan benang pada tempat yang sama, maka air liur yang dekat benang itu melekat balik dekat mulut dia. Lepas tu dia pergi telan. Kalau dia telan yang itu, batal puasa dia. Yang ketiga, mestilah suci, tidak najis. Contoh kata dia berdarah mulut. Mulut dia berdarah. Lepas tu dia ludah. Dia ludah sampai dah tak ada kesan darah. Tapi dia tak basuh. Dia telan. Hukumnya batal puasa sebab air liur dia mutanajis. Sebab kena darah tadi. Mulut dia bernajis. Dia kena kumuk sampai ke rengkum. Kalau tertelan pun tak ada masalah. Dia kena kumuk untuk cuci mulut dia. Atau dia termuntah. Tidak sengaja muntah. Kalau sengaja muntah, batal puasa. Kalau tak sengaja muntah. Lepas-lepas dia muntah tu, tak ada apa dah dalam air liur dia. Suci. Tak ada rasa muntah. Tapi mulut dia bernajis sebab kesan muntah. Dia belum basuh. Maka dia wajib basuh mulut dulu. Kalau dia tak basuh mulut, dia telan air liur, maka batal puasanya kerana dia menelan air liur daripada mulut yang berhukum najis. Dan kita dah sebut tadi, muntah dengan sengaja membatalkan puasa, tidak sengaja tidak batal puasa. Termasuklah muntah ni, masalahnya orang yang dimasukkan tiup dalam mulut atau dalam hidung atau kena intubate. Kalau kata dia masuk waktu malam, so dia boleh puasa waktu siang. Tapi kalau dicabut tiup itu pada waktu siang, ketika dia sedang berpuasa, batal puasanya jika dicabut itu dengan keizinannya, dengan kehendaknya dalam keadaan dia sedar, maka batal puasanya kerana seperti dia muntah. Kerana seperti dia muntah. Ya.
So itu adalah sebahagian perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab kita ini berkenaan dengan perkara yang membatalkan puasa. Dari perkara-perkara yang moden yang membatalkan puasa. Jadi semoga memberi manfaat kepada kita semua. Masa kita pun dah habis. Bolehlah antum merujuk balik nota yang kita dah bagi ini dalam bentuk PDF. Bacalah. Dan juga boleh pergi kepada YouTube Sunnah Sin. Di YouTube Sunnah Sin kita telah pun baru saja selesai mengadakan satu sesi daurah, 3 sesi berkenaan dengan hukum hakam puasa. So di situ, dan banyak ustaz-ustaz kita pun banyak buat. Semalam pun anda ingat Ustaz Ali ada buat hukum hakam puasa. Ustaz Yunus di Baitul Rahmah pun ada buat hukum hakam puasa. So pakat-pakat boleh murajaah hukum hakam puasa, banyaklah dekat YouTube. Okay. So ini ana saja nak menambahkan lagi supaya kita boleh menambahkan lagi maklumat-maklumat tentang hukum hakam puasa. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sekejap. Sebenarnya nota ni dah bagi dekat YT tapi mungkin ada yang tak dapat. Bayar fidyah bagi orang yang tak mampu puasa sama ada tua dan lainnya. Adakah dia berbeza dengan orang yang buka puasa bagi orang tinggal tempat tinggi? Okey. Baik. Orang yang bayar fidyah bagi yang tak mampu puasa sama ada tua lainnya. Macam mana dia nak bayar fidyah? Iaitulah dia mesti bayar fidyah setelah masuknya waktu wajib puasa. Maknanya, kalau dia nak bayar fidyah untuk 1 Ramadan, dia kena tunggu dah masuk puasa 1 Ramadan. Baru dia boleh bayar fidyah tersebut. Dia tak boleh bayar 30 Syaban fidyah. Jadi dah terbit fajar 1 Ramadan baru dia boleh bayar. Walaupun sebelum terbenam matahari. Dia nak bayar fidyah untuk 2 Ramadan. Dia kena tunggu terbit fajar 2 Ramadan. Baru dia boleh start bayar fidyah. Dia tak boleh bayar siap-siap 1 Ramadan 2 fidyah sekaligus. Tapi kalau dia tangguhkan sampai hujung Ramadan, dia bayar 30 cupak siap-siap sekaligus di hujung Ramadan atau selepas Ramadan, maka boleh. Tidak ada masalah. Ya, itu fidyah bagi orang yang tua yang memang tak mampu nak puasa atau orang yang sakit tak ada harapan sembuh. Macam orang sakit buah pinggang yang memang nak kena minum air senantiasa. Berbezakah waktu buka bagi orang tingkat tempat tinggal tinggi dan tempat rendah? Ya, berbeza. Sebab yang diambil kira terbenam matahari ialah pada pandangan mata kita. Di tempat kita ada. Kalau kita nampak hilangnya cakra matahari di tempat kita, walaupun kalau kita naik bukit tinggi sikit mungkin kita masih lagi boleh nampak, maka orang yang di bawah boleh buka puasa. Sebab itu waktu solat maghrib berbeza di antara Bukit Bendera dengan di bawah Bukit Bendera. Ya? Memang berbeza. Waktu solat maghrib pun berbeza. Dan waktu buka puasa ialah waktu solat maghrib. So dia berbeza. Jadi kalau orang yang naik kapal terbang, dia naik kapal terbang sebelum maghrib daripada tempat dia. Dia nak pergi ke satu kawasan yang matahari tak tenggelam lagi. Dia terbang daripada Malaysia nak pergi Arab Saudi. So dia naik di Malaysia ialah Asar. Sedangkan Saudi waktu Asar ialah masih lagi sebelum Zuhur. Zuhur pun tak masuk lagi. Kan? So nak buat macam mana? Dia kena buka puasa waktu maghrib di tempat yang terbenam matahari. Itu maksud dia. Ya? Sebab dia masih duk nampak matahari lagi. Demikian juga orang yang duduk bangunan tinggi macam Burj Khalifah. Burj Khalifah setiap tingkat dia waktu buka puasa lain-lain. Ya, sebab matahari masih duduk nampak dia tingkat atas. Orang di bawah dah nampak tenggelam dah. So yang diambil kira ialah pada pandangan mata kita yang biasa pada tempat yang kita duduk. Orang yang tak habis qada puasa tahun lepas, jadi masuk pula tahun mendatang. Macam mana tadi Ustaz? Dia kena qada juga lepas Ramadan yang baru. Dia kena qada, segera kena qada dan dia kena fidyah. Ini telah difatwakan oleh sejumlah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahawa orang yang macam ini kena fidyah. Ini bukannya rekaan Imam Syafi'i ke apa, ini fatwa daripada sahabat radhiyallahu anhum. Ya. So dia kena.
dia kena fidyah. 1 hari 1 cupak. Dan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, fidyah ni akan berganda dengan dia banyak langkau Ramadan. Tapi dalam qaul yang kedua yang tidak mu'tamad, tidak berganda. Walaupun dia dah langkau 3-4 Ramadan pun tetap 1 cupak sehari. Dan dia di Malaysia ini berbeza-beza negeri. Majoriti negeri di Malaysia berpegang dengan qaul berganda fidyah macam wilayah Persekutuan. Di Selangor fatwanya tidak berganda. Jadi orang Selangor kalau dia bayar fidyah dekat Selangor tidak berganda lah. Tapi kalau orang KL berganda lah fidyah dia. Adakah dibolehkan melamakan waktu makan ketika berbuka menu kambing 20 minit? Ya, itu bergantung. Berbuka itu ialah dia makan sekadar menghilangkan kehendak nafsunya. Nabi SAW makan tamar. Kenapa? Tamar di zaman Nabi ialah nasi kita. Itu makanan rutin. Dia bukan ada Nabi lepas makan kurma, Nabi sambung makan berat. Tak ada. Mana ada. Kurma di zaman Nabi itu macam nasi kita. Makanan rutin mereka. So kalau kita makan nasi, makanlah. Tapi janganlah sampai dah nak masuk isyak. Itu melampau lah. Tapi ala qadar. Dan tak bagus kita makan lebih masa buka puasa. Sebab perut terkejut. Ya, tak bagus. Wanita mengandung, menyusu dan bersalin wajib fidyah qadha? Tengok. Wanita bersalin tak wajib fidyah. Dia hanya wajib qadha. Wanita mengandung dan menyusu, tengok sebab apa dia buka puasa. Kalau sebab diri dia, maksudnya memang mudarat tu pada diri dia. Dan anak sekali lah. Kalau dah mudarat diri dia, mestilah anak mudarat juga. Atau pada diri dia sahaja, tidak mudarat anak. Atau dia dan anak sekali mudarat. Maka dia kena buka puasa. Maka kita kata dia hanya wajib qadha sahaja. Jikalau dia buka puasa itu kerana anak semata-mata, doktor kata awak boleh puasa, tak ada masalah. Tapi kalau awak puasa, bayi yang akan terjejas. Badan awak okey. So kalau dia buka puasa kerana bayi sahaja yang menyusu ataupun dalam kandungan, bukan kerana diri dia, maka itu dia kena qadha dan fidyah seperti mana fatwa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yang dipakai oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. So macam itulah fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kena qadha dan fidyah. Dia kena qadha dan fidyah jika dia berbuka puasa itu kerana keselamatan bayi dia sahaja. Demikian juga orang yang buka puasa kerana nak keselamatan nyawa orang lain. Seperti anggota bomba yang buka puasa kerana nak menyelamatkan nyawa orang lain. Bukan kerana nyawa diri dia. Dia boleh puasa. Tapi disebabkan nak selamatkan nyawa orang lain, dia terpaksa buka puasa masalahnya. Maka untuk menambah tenaga dan sebagainya, maka itu dia kena qadha dan fidyah. Fidyah jumlahnya tetap, iaitulah 1 hari 1 cupak beras. Lebih kurang setengah kilo. Itu adalah fidyah. Di Selangor ni anda ingat harga dia RM1.80 kot. Itu adalah harga fidyah. Dia tak ingat berapa hari dia tinggal Ramadan. Dia kena ambil bilangan hari yang paling kuat, paling selamat, iaitu yang paling banyak. Kalau dia syak 29 ke 30, ambil 30. Kalau dia syak 2 kali Ramadan ke sekali Ramadan, ambil 2. Macam rakaat semayang jugalah. Sama. Berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, di antara sunat puasa dalam bulan Ramadan, di antara sunnah puasa ialah memperbanyakkan tilawatul Quran dan tadarus. So disunahkan dia khatam sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Seperti sehari sekali, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, 7 hari sekali. 7 hari sekali itu biasalah, apa nama ulama biasanya khatam 7 hari sekali. Tapi memperbanyak tu maknanya lebih daripada sekali dalam tempoh 7 hari. Itu maksudnya. Sebab kalau kita kata khatam 7 hari sekali, itu biasa. Itu memang yang diamalkan oleh sahabat di luar daripada Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan, ulama salaf kata disunatkan memperbanyakkan khatam. So maksud memperbanyakkan khatam, yakni lebih daripada sekali dalam tempoh
7 hari. Kalau dia khatam 7 hari sekali tu, dia biasalah, itu biasa. Itu memang kadar biasa untuk khatam Quran pada bulan-bulan biasa. Tapi dalam bulan Ramadan, dia kena lebih daripada itu. Itu maksud dia. Dan tadarus Al-Quran. Tadarus maknanya ialah kita baca Al-Quran kepada orang, kemudian dia baca balik kepada kita ayat yang sama. Kita baca juzuk 1 daripada awal sampai habis, kemudian kawan kita baca balik juzuk 1 daripada awal sampai habis dekat kita. Saling semak menyemak, betul membetulkan. Itu nama dia tadarus. Tapi kalau kita baca juzuk 1, dia sambung juzuk 2, lepas tu kawan yang ketiga sambung juzuk 3. Yang itu dia tak panggil tadarus, tapi yang tu dia panggil idarah. Rotate bacaan Quran. Pun dibolehkan, tapi pahalanya tak sama macam tadarus. Tadarus lebih afdal daripada idarah, daripada rotate bacaan. Tayyib. So sekadar itu dulu. Ana cuba bagi file ni. So itu filenya. Harap dah dapat. So nanti boleh disebarkan lah dalam apa, mungkin akan dimasukkan dalam apa, Yayasan Ta'lim punya Telegram ke macam mana ke, boleh disebarkan. Okey. Atau nanti anda bagi link untuk download dia dekat Facebook insya-Allah taala. So ini adalah nota yang kita pakai tadi. Jadi sekadar itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.